سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi marilah semua kita bersyukur kepada Allah SWT atas taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua telah dihimpunkan di tempat yang mulia. Sesungguhnya kita semua tidak ada daya dan upaya untuk membuat apa jua ketaatan kepada Allah SWT tanpa taufik hidayah inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita disuruh berdoa pada awal hari, Allahumma anta khalaqtana, ya Allah Kau lah menjadikan kami, wa anta tahdina, dan Kau lah yang memberi kami semua petunjuk. Ya, untuk kita dapat taat, dapat solat, dapat berzikir, dapat hadir dalam majlis seperti ini, dapat mengingati Allah, bertasbih, membaca Al-Quran, dan apa-apa juga ketaatan, semua adalah atas kasih sayang Allah SWT yang memberi kita taufik dan hidayah Allah SWT. Wa anta tahdina, wa anta tut'imuna, wa anta taskina. Ya, Kau lah ya Allah memberi kami makan dan memberi kami minum, dan juga Allah Ta'ala yang mematikan dan juga menghidupkan kita semua. Jadi orang mukmin hatinya sentiasa bersandar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita semua tuan-tuan 24 jam kena buat penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak ada daya dan upaya. Kalau Allah SWT nak beri tunjuk, maka berbahagialah kita. Kalau Allah SWT nak sesatkan kita, na'udzubillah, kita juga tidak ada daya dan upaya. May yahdillahu fala mudhillalah. Sesiapa yang Allah SWT memberi petunjuk, maka tidak ada kesesatan untuknya. Wa may yudlil, maka sesiapa yang disesatkan, fala hadiyalah, maka tidak adalah petunjuk untuknya. Jadi semua, setiap kita semua tuan-tuan, marilah menadah tangan, memanjatkan kurniaan Allah SWT. Semoga kita sentiasa dikurniakan taufik hidayah untuk dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kita sendiri tidak boleh untuk memperbaiki diri kita kecuali izin taufik hidayah kepada inayah Allah SWT. Itu juga pada isteri kita, anak-anak kita. Kita tak mampu untuk mengubah mereka kecuali Allah SWT lah yang beri petunjuk pada mereka semua. Sehingga kan Nabi SAW juga tidak boleh memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang dikasihi, iaitu paman dia Abu Talib, sehingga mati tidak dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Jadi sama-sama insya-Allah kita mulakan dengan selawat 952 Al-Muzil. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Ya, 952 Al-Muzil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-muzil sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-musabbih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mustaghfir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mustaghni sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam.
اللهم صل وسلم على سيدنا المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المسرامه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المشفع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المشقة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المسعود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المشاور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المشفع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المشهود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المشير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المصباح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. InsyaAllah sambungan tentang 608 ya, Al-Musari insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sambung ya, sambungan daripada minggu lepas, iaitu bersyukur atas nikmat perpaduan. Jadi bila kita bersatu hidup dalam masyarakat yang berkasih sayang, maka kita kena rasa bersyukur. Sebab jika tidak bersyukur, Allah SWT akan tarik nikmat tersebut. Ya. Sebab perpecahan tadi merupakan satu musibah, azab Allah SWT. Kita kena sedar. Bila tengok dalam masyarakat kita, dalam negara kita, orang Islam berpecah belah, itu satu musibah daripada Allah SWT. Ya, jadi orang Islam kena kembali kepada tali agama Allah SWT. Pegangan agama Allah SWT. Yang kita semua adalah satu kalimah, la ilaha illallah. Dan Nabi kita adalah Nabi yang satu, Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau Nabi boleh menyatukan penduduk Mekah dan Madinah, golongan Aus dan juga Khazraj, ya, maka kalau kita juga mengikut sunnah Nabi SAW, insyaAllah kita akan bersatu. Jadi dimulakan persatuan tadi dengan umat Islam hadir ke masjid. Jadi hari ini usaha kena mengajak manusia seramai mungkin datang ke masjid. Punca berpecah belah kerana orang Islam ramai di luar masjid. Kadang masjid itu besar, cukup besar, yang sembahyang tak cakap satu saf. Surau satu kampung, satu taman tu cukup besar, yang sembahyang hanya beberapa orang. Jadi kekuatan agama itu dilihat pada masjid, pada satu tempat. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu nak melihat, kalau nak lihat ukuran agama, tahap agama di satu kampung, lihatlah dia punya masjid. Kalau masjid itu makmur, hidup 24 jam amal, sembahyang waktu dia macam mana sembahyang Jumaat, itu tanda-tanda kekuatan agama di satu tempat tadi. Jadi setiap kita semualah tuan-tuan dan puan-puan yang kena berazam untuk
menjadikan masjid kita ni sebagai pusat tempat untuk menyatu padukan umat Islam. Ya, walaupun kita berbagai-bagai persatuan, masuk masjid kena sangkut persatuan tadi di luar pagar tadi. Cukup. Kita di sini semua satu kalimah la ilaha illallah. Satu imam amin bersama, satu saf yang sama, besok kubur mati pun sama, maka ketepikan sedikit perbezaan-perbezaan persatuan ataupun istilah dia parti tadi. Ya, senang cakapnya parti orang Islam tadi itu. Yang ditinggalkan oleh penjajah. Bila British nak bagi merdeka, dia bagi persatuan-persatuannya, kamu pegang ni. Ya, sebagai hadiah saya nak balik kampung kata dia, bagi kemerdekaan pada kita. Jadi orang Islam kena kembali pada sunnah ajaran Nabi SAW. Ya, sebab tu suruh sembahyang tu saf yang lurus dan juga rapat. InsyaAllah daripada masjid tu kekuatan dia nampak. Ini memang telah diatur oleh orang Yahudi. Orang Islam tadi dapat dipecah belahkan. Baik. Mereka pentauhidan kepada Allah SWT dan beramal mengikut petunjuknya. Allah pun memerintahkan supaya mereka mensyukuri atas segala nikmat dan kurnia yang telah menyelamatkan mereka dari kesesatan dan menyatu padukan mereka sesudah pecah belah. Di samping mengancam mereka supaya menjauhkan diri daripada punca-punca pecah belah dan salah faham itu. Setelah mereka merasakan nikmat, perpaduan dan persepahaman, firman Allah SWT, "Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Demikianlah Allah menjelaskan keterangannya kepada kamu. Moga-moga kamu dapat petunjuk. Maksud dapat petunjuk di sini ialah mendapat tambahan petunjuk atas petunjuk yang telah kamu peroleh, sebagaimana diterangkan oleh ayat yang lain yang berikut, wallazina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang telah menerima petunjuk, Allah akan menambah petunjuk lain untuk mereka dan mereka diberikan sifat takwa. Jadi untuk dapat bersatu padu, tengok orang berkasih sayang, tengok kekurangan orang tadi, kita ya maafkan. Itu perpaduan tuan-tuan. Ya, itu perlu pada petunjuk Hidayah SWT. Kalau Allah SWT tak nak beri petunjuk, maka kadang-kadang perkara kecil kita akan besar-besarkan. Ya, sanggup kita kadang bergaduh, bercakap apa, sampai mati aku tak akan maafkan dia. Macam tu, dia punya marah dia tu. Jumpa besok dia padang mahsyar. Tengok macam mana tu punya marah ni sekali. Sedangkan Nabi ajar pada kita, pada umat ni, walau macam mana orang buat keburukan pada kita, hendaklah kita balas dengan kebaikan. Itu yang sifat belum ada dalam diri kita. Ya, iaitu kalau orang ada 99 keburukan, ada satu kebaikan, kita pandang satu kebaikan tadi. Kalaulah kita ada 99 kebaikan, ada satu keburukan, kita tengok keburukan apa yang ada pada kita tadi. Untuk orang lain kita beri kemaafan. Sifat tu tinggi tuan-tuan. Ya, susah. Biasanya kita suka mewar-warkan kelemahan orang, mencerita-ceritakan keburukan orang lain. Ya, baik. Kita masuk pada tajuk baru, berdakwah untuk berbuat baik. Allah SWT telah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ali Imran ayat 104. Adakah di antara kamu satu kumpulan atau satu umat yang mengajak kepada kebajikan? Adakan di antara kamu, bukan adakah, adakan di antara kamu satu kumpulan atau umat yang mengajak kepada kebajikan? Mana ini satu perintah Allah SWT. Wal takum, hendaklah ada di kalangan kamu satu kumpulan, satu umat yang mengajak kepada kebaikan. Ya.
Maksud umat di sini ialah suatu jamaah atau kumpulan yang menjalankan tugas berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegasnya ialah menyeru manusia kepada segala perkara kebaikan. Misalnya menyeru kepada keimanan dan ketaatan. Orang yang menjalankan tugas dakwah kepada Allah Ta'ala itu akan menerima penghormatan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan memperoleh jasa yang besar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan. Ya, tugas dakwah mengajak ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita faham pada hari ini, perintah Allah itu apa yang kita faham? Suruh sembahyang itu perintah Allah, kita pun solat. Alhamdulillah kita pun solat. Itu pun ramai orang yang tak faham perintah solat tadi itu. Masih lagi tinggalkan sembahyang, ya, tak cukup waktunya, ataupun ada yang sembahyang seminggu sekali, sembahyang Jumaat ya. Ada yang sembahyang setahun 2 kali, sembahyang raya. Jadi tugas mengajak kepada kebaikan tadi adalah tugas saya dan tuan-tuan semua. Ingat tu, bukan tugas jawatan kuasa masjid, bukan tugas tuan imam, ustaz-ustaz saja. Tuan-tuan semua telah dilantik oleh Allah SWT. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ini satu perintah. Hendaklah ada di kalangan kamu satu golongan yang mengajak kepada kebaikan. Jadi jangan kita biarkan je. Ya. Kebaikan tu pada diri kita saja, kita kena sebar-sebarkan. Jom ajak ada pengajian masjid kita. Makanan pun ada. Kena macam tu. Jadi orang yang datang masjid ni sebenarnya beribu-ribu rahmat, kebaikan. Rezekinya akan diluaskan oleh SWT, diberi ketenangan. Ya, di dunia lagi rezekinya akan diluaskan. Orang yang sentiasa berulang alik ke masjid. Sebab tu wajah orang-orang ke masjid ni semua wajah ceria, tenang, walaupun ada macam-macam masalah. Ya tak, tuan-tuan? Macam-macam masalah tu sebenarnya. Penyakitnya lah, salah anak lah, salah duit tak ada lah, hutang lah. Tapi datang masjid tu tenang, ceria. Ya, itu semua kurniaan Allah SWT. Ya. Jadi kita tak nak nikmat tadi itu untuk diri kita saja. Pelawalah kawan-kawan kita, kasih orang semua. Tuan-tuan yang hadir ni contoh 30 orang. 30 orang semua mengajak. Tiap hari jumpa siapa ajak, jom malam ni ada pengajian. Ustaz sekian-sekian. Malam ni pun dengarnya ada mi Jawa macam tu. Jadi sebagai itu gula-gula je lah umpannya. Jadi tak nak juga, memang dia belum dapat hidayah lah. Tapi kalau kita tak ajak tuan-tuan, mana kita nak nikmat tu pada diri sendiri je. Ya. Kita tak nak nikmat tu dapat pada orang lain. Dan bukan setakat itu saja, bahkan besok mereka pula kalau selesai kat dunia tak apa, mereka dakwa kita kat akhirat. Kamu minum dengan aku, tak pernah pun ajak aku sekali pun datang masjid. Tengok, apa nak jawab? Pasti mereka akan dakwa tuan-tuan. Ya. Baik, kalau kita dah ajak tu, dah lepas kewajipan kita. Jadi kalau kita menjalankan tugas ajakkan tadi, mengajak pada kebaikan tadi, kepada khair tadi tuan-tuan, Allah SWT akan bagi kita kemuliaan, penghormatan yang tinggi. Title, makam yang tinggi diberikan pada orang yang buat dakwah ni. Sebab dia mengajar ni terpaksa tebalkan muka. Tuan-tuan ingat ziarah rumah ke rumah tu? Ya, kalau jemaah dakwah datang ke rumah-rumah tu, macam-macam ujian tu. Tebalkan muka. Kadang dia profesor, kadang dia ulama, dimarah macam tu je, dihalau macam tu je. Sabar dia. Barulah dapat sunnah macam mana Nabi. Kalau kita dimarah,
dimaki tu munasabah memang kita kurang ilmu, kita banyak dosa. Ini Nabi yang maksum pun dikata gila. Diludah ya, dibaling batu. Jadi siapa kita ni? Kalau kita tak nak buat kerja ni, siapa kita sebenarnya? Macam tu ya. Tapi kalau kita sanggup membuat pengorbanan, mengajak, maka pahala yang sangat besar dan kita akan diberi penghormatan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'. Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu min ghairi ayyan kusa min asamihim syai'." Apa maknanya? Bahawa siapa yang menyeru kepada kebajikan, maka baginya balasan yang sama banyaknya dengan balasan yang diberikan kepada sesiapa yang mengikutinya. Tidak dikurangi balasan mereka itu walau sedikit pun. Ini tuan-tuan semua, puan-puan, ibu-ibu. Ya, kalau kita membuat dakwah, mengajak pada kebaikan itu, kalau orang itu ikut sikit pun pahala yang tidak akan berkurangan kita akan dapat. Allahu Akbar untungnya. Kita nak ajak orang solat jamaah, dia datang. Kita dapat 27, dia dapat 7. 27 tu dapat pada kita. Ya Allah. Kalau 10 orang ikut, cubalah tuan-tuan kira. Ajak orang pada mengaji, dia pun akhir mengaji, khatam Quran. Semua pahala-pahala dia akan dapat pada kita. Dan besok di akhirat kita pun terkejut. Ya Allah, aku kat dunia dahulu, sembahyang aku tak sebanyak ini, tapi kenapa begitu banyak sekali pahala-pahala solat ni? Rupanya Allah tunjukkan ni. Kerana kita orang-orang yang kita ajak tadi diamalkan, dia ajak pula anak bini dia, kawan-kawan ni, semua pahala rangkaian dapat pada kita. Akan jadi kaya raya besok di akhirat. Tapi kalau kita beramal sendiri ya, ulang alik sendiri, nafsi-nafsi ya, rugi besar. Ya. Kalau satu orang itu contohnya, kita pujuk di akhir datang masjid, daripada kosong, dia sembahyang, dia mula buat kebaikan, segala kebaikan itu akan dapat pada kita, tak kurang sedikit pun. Kita tengok orang yang hijrah tu, bertatu sana, bertatu sini. Ya, ikut macam-macam pengamalan dia. Maka orang yang mengajak tadi betapa untungnya pada dia. Ya. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosa yang sama banyaknya dengan dosa yang dikenakan ke atas sesiapa yang mengikutinya. Tidak dikurangi dosa mereka itu walau sedikit pun. Yang bahaya situ pula. Kita ni dah ajak kebaikan tidak, dah ajak orang yang tak elok pula. Ini pun kadang-kadang banyak perkara kita tak sengaja terajak orang tu pun amalkan. Ya. Contohnya ya, kita merokok contoh. Kita orang tu tak pandai merokok, kita ajar akhirnya dia pandai merokok sampai mati dia merokok. Ya, kalau dia ikut fatwa yang haram, maka dia banyaklah dosa dia dapat. Tapi kalau makruh, kuranglah sedikit. Ya, macam tu. Itu satu perkara tu lah. Kalau dia ajar orang mencuri, ya, dia rekrut orang tu mencuri. Orang tu pandai mencuri, lebih pandai daripada guru dia, maka segala dosa-dosa yang orang tu mencuri semua dapat pada dia. Adalu 'alal khair kafa'ilihi. Ini sabda Nabi SAW. Orang yang menunjuk kepada kebajikan sama mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Jom, kita bulan Ramadan ni kita beramal ibadat. Orang kita ajak-ajak orang tu datang ke masjid penuh sebulan. Dia dapat bertarawih, bertadarus. Semua pahala-pahala tu akan dapat pada kita. Itu juga kita ajar anak-anak kita, tuan-tuan. Anak-anak kita ajar didik pada agama dengan mengaji, solat. Ya, kita ajar dia elok dan anak kita beramal sampai ke tua. Maka pahala-pahala anak tadi turun pada mak bapak dia.
yang mendidik jadi baik. Tapi kalau mak bapak tak ajar pada kebaikan, anak dia pun tak sembahyang, ya, buat macam-macam kejahatan lagi, kerosakan lagi, besok dia mati. Sebagai contoh, kalau anak ada 5, anak dia tak sembahyang, tiap-tiap waktu anak dia akan kirim api kat bapak dia. Nah ni, anak kamu, sekian hantar api. Ini anak perempuan dia hantar api, maka mak bapak dalam kubur. Rentung terbakar. Tiap-tiap waktu dia hantar. Tapi betapa untungnya kalau daripada kecil dia didik agama, ajar agama, hantar sekolah agama. Penekanan pada agama sungguh-sungguh. Hanya dia besar anak dia pun tak tinggal solat, tak tinggal puasa, tak tinggal mengaji Al-Quran. Mak bapak dia akan dapat habuan tiap-tiap waktu, sejuk dalam kiriman dia. Subhanallah. Untungnya ya. Jadi kalau kita dah terlepas peluang tu macam mana? Anak-anak kita tengok, Allah, ini kalau aku mati ni tak ada harapan. Anak sekarang pun tak mau sembahyang. Kita nasihat pun melawan. Kadang kat rumah tak lekat, balik tak pukul berapa. Kita balik subuh pun dia kat kat bilik terlentang lagi. Agak-agak kita macam mana ni? Kita mati agak-agak macam mana? Kita boleh agak dah tuan-tuan. Ya, bila kita mati dia tak akan doa kita punya. Dia kaut harta kita semua disapu. Tapi doa pun tak mahu. Paling-paling kurang lah setahun sekali kot dia ingat dia tahlilkan kita dekat Ramadan tu. Ya, kirim arwah lah buat ke masjid. Nanti bungkus hantar. Ini untuk niat mak bapak aku, yang itu je. Tu pun dia order bihun kosong. Yang paling murah. Contoh yang tak maaf lah ya. Untuk mak bapak dia. Setahun sekali itu je. Nak dia kata infak untuk mak bapak dia, sedekah untuk mak bapak dia, dia pergi makan dengan kawan-kawan di satu meja ni, aku bayar ni, niatkan untuk mak bapak aku. Itu dah kira kenduri kecil-kecilan tu. Tuan-tuan tak mampu kenduri besar-besaran. Makan tu canai dengan kawan-kawan satu meja tu 5-6 orang. Rebutlah peluang bayar. Jangan nak bayar tu semua. Siapa dulu bayar, siapa nak ambil yang kemudiannya ya. Alhamdulillah dah ada orang bayar dulu. Asyik orang lain yang bayar, dia tak nak bayar. Jadi kalau tuan-tuan niatkan untuk mak bapak, tengok rezeki kita akan murah, mak bapak kita kat sana gembira senyum. Sebab anak dia mengirimkan pahala sedekah makan tadi. Subhanallah. Kan saya pernah cerita tempoh hari, besok di akhirat ahli-ahli neraka ni akan dibariskan untuk diumban dalam neraka. Maka dia menunggu giliran tadi, dia lihat satu orang lalu nak masuk ke syurga. Ya, saya ada baca bulan lepas ke kitab ya. Maka dia kata, wahai sepulan itu. Contoh Razi lah. Razi, ingat tak? Aku pernah belanja kamu makan sehingga kamu kenyang. Oh ya, betul. Maka ya Allah, dengan berkat kebaikan dia tadi, tolonglah selamatkan dia daripada azab SWT. Dengan sebab itu dia selamat daripada dihukuman dalam neraka Allah SWT. Kerana memberi makan seorang itu sehingga kenyang saja. Ya, jadi insyaAllah tuan-tuan, kita berebut-rebutlah ni. Lebih-lebih lagi memberi makan orang-orang yang belajar mengaji ni. Subhanallah, besar sekali pahalanya. Ya. Oleh itu, barang siapa yang menjadikan dakwah kepada kebajikan itu sebagai tujuan dan tugas, maka sebenarnya ia telah menerima sebahagian besar dari pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan, barang siapa menjadikan dakwah kepada kebajikan itu sebagai tujuan dan tugas, maknanya tujuan kita dan maksud kita, tugas kita utama di dunia ini ialah mewarisi kerja Rasulullah SAW. Sebab tu Nabi diwafatkan. Nabi itu sebagai Nabi penghatam kepada seluruh Nabi-Nabi dahulu. Takkan lagi ada Nabi lagi. Maka kita menyambung kerja Nabi dan mengajak kepada kebaikan. Bukan kita Nabi, tidak. Menyambung kerja dia. Ajak orang, ajak anak, isteri, jiran-jiran, ajak. Memang berat mengajak kebaikan ni sebab mengajak orang tengok bola, okey jom tengok bola malam ni final. Jom pergi.
Mana kedai ada kosong, tengok ada pasang skrin. Lepas 3-4 pagi. Okey, jom pergi. Tak ada masalah ya. Jom minggu ni kita nak berbasikal ke Putrajaya. Jom pergi. Contoh. Jom mancing. Mana? Sungai dekat Johor sana tu. Pergi ya. Ada yang mancing mencandak sotong kat Terengganu. Belanja 400, 500. Jom pergi. Contohlah ni tahu ya. Jom pergi hiking gunung. Pergi. Mengajak pada perkara dunia tu orang takkan marah biasanya. Tapi mengajak pada kebaikan ni ala udahlah. Ya. Apa kau nak alim sangat nak ajak-ajak aku ni. Dia akan dipelekehkan kita. Jadi kat situ ujian itu kena sabar. Orang kata macam-macam tu sabar. Sebab memang layak kita dihina sebab kita pun memang banyak dosa. Kecuali Nabi saja yang maksum. Itu pun Nabi dikata gila, ya. Firman-Nya lagi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, hai Muhammad, inilah jalanku. Hadhihi sabili, inilah jalanku. Mana satu jalan saja. Apa jalan Nabi ni, tuan-tuan? Ad'u ila Allah ala basirah. Mengajak manusia kepada Allah SWT. Jadi tugas Nabi itu satu. Mengajak manusia kepada Allah SWT supaya manusia kenal Allah, supaya manusia sujud pada Allah, supaya manusia tadi tunduk kepada Allah SWT. Ini tujuan Nabi dihantar. Jadi Nabi suruh cakap kat umat dia, Qul, katakan hai Muhammad, hazi sabili, inilah jalanku. Maknanya kita ni tentang ditunjukkan ini jalan. Apa jalan Nabi itu? Iaitu mengajak manusia pada Allah SWT. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan juga orang yang ikut aku. Kalau kita nak berjaya, mana kita kena ikut. Nabi dah kata aku dan wa man ittaba'ani, dan orang yang ikuti aku. Kita nak ikut Nabi ke tidak? Oh, orang kata saya ikut Nabi, ya, sayang Nabi. Tapi dalam masa sama, kerja yang Nabi tinggalkan pada kita, kita abaikan, kita tak laksanakan, tuan-tuan. Hanya sebahagian kecil yang melaksanakan tugas tanggungjawab ini. Ya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah Ta'ala, bukanlah aku daripada golongan orang yang mensyirikkan Allah SWT. Jadi ulama beritahu, natijah daripada kita mengikuti jalan Nabi tadi, ikut satu jalan Nabi itu mengajak manusia pada Allah SWT, Allah SWT akan pelihara kita daripada menjadi golongan orang-orang yang mensyirikkan Allah SWT. Itu keuntungannya. Kalau kita tak jalankan tugas ini, tuan-tuan, khawatir. Apa khawatirnya? Iaitu oleh kerana kita engkar tak nak menjalankan tugas dakwah tadi, mengajak orang pada kebaikan tadi, kita akan terlibat dengan amalan-amalan syirik kepada Allah SWT. Yang kadang-kadang kita tidak sedar, ya. Contohnya, ya, anak kita nak periksa, kita pun jumpa bomoh. Sakit sikit, kita jumpa bomoh. Ya, banyak tak puas hati sikit, jumpa bomoh. Nak niaga, kedai tak berjalan je, panggil bomoh. Ini terlalu banyaklah, tuan-tuan. Terlalu banyaklah masyarakat kita. Itu mudah terlibat dengan syirik. Kalau dia mati dan tak sebab bertaubat, tak cium bau syurga. Tengok. Ia buat amalan syirik ni. Boleh katakan orang niaga ni, tuan-tuan, kalau tak ada iman lah, ya, bukan ahli masjid, kebanyakan akan ambil. Kadang dia bukan apa, tertipu. Nak tak ni pelari sini tu? Ini yang buat ni ustaz ni kat Thailand. Dia kata, ustaz kat Thailand tu. Ini bekalkan barang. Barang pun, tengok barang pun dah pelik. Suruh gantung kat penjuru sekian. Tak dibuka dalam tu apa benda. Ya. Dibuka kedai tu, wah, ramai berdedai-dedai orang pergi kedai tu.
Masakan tak sedap, harga mahal, kedai kotor, orang ramai pergi. Kedai kawan kita ahli sembahyang, sedap masakan dia, kosong kedai tu. Dan ramai orang datang kedai dia. Kau tak niaga ke? Tak niaga ke? Itu sebagai salah satu tanda-tanda kedai dia kena sihir. Ini banyak tuan-tuan, banyak. Kawasan kita ni pun banyak. Ya. Jadi siapa yang buat tu? Punca kedai dia kena tutup bukan orang tu sihir kedai, tak ada. Sebab dia ambil pelaris tadi. Dan pelaris tadi telah menutup kedai-kedai yang lain tu. Supaya semua tuju kedai dia. Hari kawan tu nganggur, niaga satu hari 3 orang yang masuk kedai dia. Makanan melambat-lambat, jadi zalim tak zalim tuan-tuan ya. Tak yakin bahawa rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tugas Rasulullah pada semua waktu tiada lain melainkan berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kata dan amal. Kerana baginda sebenarnya telah diutus dan diperintah untuk melaksanakan tugas dakwah itu. Sebagaimana firman Allah, Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih ilaihi adu wa ilaihi ma'ab. Ar-Ra'd ayat 36. Aku hanya diperintah supaya menyembah Allah dan tiada menyekutukannya. Kepadanya lah aku menyeru berdakwah dan kepadanya juga aku akan kembali mati. Jadi tuan-tuan tengoklah sendiri, dah biasa dengar sirah Nabi SAW. Macam mana susahnya Nabi itu mengajak kepada kalimah la ilaha illallah. Yang kita ini dapat iman Islam ni tuan-tuan dengan susah payah Nabi dan juga para sahabat. Bermati-matian, bergolok dan bergadai untuk nak sebarkan la ilaha illallah. Kita dah dapat ni nikmat iman Islam ni percuma je. Kita pula tak nak sebarkan. Kita simpan untuk diri sendiri je. Mati kita habis mati agama. Bapa ahli masjid, mak ahli masjid, mati anak-anak tak boleh jadi ahli masjid. Mak ahli sembahyang, bapa ahli sembahyang, anak-anak dah tak ahli sembahyang. Sebab apa punca tu? Sebab kita tak jalankan tanggungjawab dirajak. Sebab apa? Kita tak ajak sebab kita tak anggap ini satu perintah Allah. Kita berdosa kalau kita tidak menjalankan tugas mengajak tadi. Sebab dah saya bacakan tadi ayat-ayat perintah supaya kita ajak orang kepada kebaikan. Jadi jangan dah ingat dakwah tu untuk orang tabligh. Dakwah dan tabligh. Tak ada. Tabligh tu orang panggil. Dan tabligh itu adalah sifat Rasulullah. At-tabligh. Jadi sebab itu tuan-tuan, setiap kita semua ni adalah tabligh. Kita semua telah umat Muhammad tabligh. Kalau tuan-tuan tak nak sifat tabligh tadi, besok takut tak diakui Nabi sebagai umat. Tabligh pada siapa? Bini, anak, jiran, kawan semua. Ajak. Dan ajak ni dia tak perlu tauliah. Oi, kena mengajar kan ada tauliah bagi majlis Islam. Tak payah. Mengajar macam ni perlu ada tauliah. Sebab dia melibatkan pengajaran, kena ada ilmu. Tapi mengajak dakwah jom ke masjid takkan perlu tauliah. Allah SWT dah beri tauliah dalam Quran tadi. Qul hazihi sabili ad'u ilallah. Jadi kalau tuan-tuan semua sama-sama gotong royong macam mana nak makmurkan Masjid Songgala ni, insya-Allah makin ramai anak-anak akan datang, anak-anak muda datang insya-Allah. Yang muda dakwah orang muda, yang tua ajak orang tua. Kaum ibu ajak kaum ibu yang lain supaya datang belajar mengaji. Insya-Allah ya. Jadi ada sikit lagi. Kita habiskan dengan kita azan. Sikit je terus habiskan ya. Nyatalah kini bahawa orang yang amat dekat dan amat utama kepada Rasulullah di dunia dan di akhirat ialah orang yang mengambil berat terhadap tugas dakwah ini. Tuan-tuan ya. Nyatalah, terang maknanya orang yang dekat dengan pada Nabi dunia dan akhirat ialah orang yang mengambil berat terhadap tugas dakwah ini. Begitu pula orang yang banyak bekerja kerana dakwah ke jalan Allah serta mendampinginya dengan sungguh-sungguh dalam kumpulan orang yang berdakwah. Maksud saya dakwah kepada kebajikan yang diertikan dengan keimanan, ketaatan kepada Allah serta mencegah lawannya iaitu kufur dan juga maksiat. Sampai dakwah tadi kita cegah kufur dan juga maksiat. Jadi besok kalau tuan-tuan nak paling hampir dengan Nabi SAW di akhirat,
adalah kita menyambung, menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan kerja dakwah. Insya-Allah tuan-tuan ya. Kita berazam nanti, ya Allah, aku ni adalah umat Muhammad. Nabi dah tinggalkan aku kerja ni, aku tak jalankan kerja ni, macam mana? Kalau orang pergi umrah tu, nak menghadap Nabi tu malu. Kita ni kat dunia ibadat je, tapi kerja Nabi kita tak jalankan. Malu nak jumpa Nabi. Takut-takut besok Nabi tak pandang itu. Sebab apa? Kawan-kawan kita dalam kesesatan, jauh pada agama, kita tak pernah ajak. Takut nak ajak orang. Malu nak ajak. Ya? Jadi kita mana tak menjalankan kerja Nabi, khawatir besok kita akan susah di hari akhirat. Ya, jadi kita akan pergi pada tajuk akan datang, amar ma'ruf nahi mungkar. Cukup setakat itu. Semoga yang sedikit ini kita dikurniakan taufik hidayah oleh Allah SWT untuk kita sama-sama dapat amal dan juga sampaikan insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Subhanallah ni subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akan datang kemungkinan kelas ditangguh mungkin awal Januari saya akan menaikkan umrah ya, insya-Allah. Doakan saya tuan-tuan ya. Selamat pergi dan balik insya-Allah.